Baik, secara ringkas. Baik, maksilah. Maksilah ni dia terbahagi kepada dua. Saya rasa semua maklum lah. Maksilah terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut sebagai maksilah qasirah. Kemudian maksilah tawilah. Maksilah tawilah. Boleh? Sekejap, saya adjust dulu. Maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Jadi tuan-tuan dan puan, maksilah qasirah ni berapa harakat kita nak baca? 2 harakat. Itu yang pertama. Sudut harakat dululah. Untuk tawilah ni kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. So, apa itu mat dan apa itu silah? Mat ni maksudnya bacaan panjang. Mat ni panjang. Silah ni maksudnya bersambung. Mat maksudnya panjang, silah ni maksudnya bersambung. Qasirah maksudnya pendek. Tawilah maksudnya panjang. Lawan kepada pendek lah. Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Jadi apa yang kita nak faham tentang maksilah ni tuan-puan? Kenapa dia tak sebut mak asli, sedangkan kadarnya kalau kita tengok maksilah qasirah ni sendiri pun macam mak asli je. Poin besar dia ialah dia nak bagi tahu kita ni huraian dia. Bacaan panjang yang berlaku ketika bersambung sahaja. Ini huraian dia. Bacaan panjang yang berlaku ketika bersambung sahaja. Boleh faham tak? Yang bersambung sahaja. Kemudian dipecahkan kepada sama ada 2 harakat ataupun 4 ataupun 5 harakat. Maknanya hukum ini berlaku disebabkan ada syarat yang tertentu. Apa dia? Ketika silah, ketika sambung. Baik, kita pergi pada contoh. Dia terus tengok pada contoh, kita senang faham lah. Baik, kita ambil yang tadi. Bihi sultana. Yunazzil bihi sultana. Bihi sultana wa'dahu idh. Kemudian contoh yang seterusnya. Wa'dahu. Yang saya tunjuk ni cara nak kenal je lah tuan-puan. Ni contoh. Baik. Bihi sultana. Jadi kat sini lah maksilahnya.
Okey, ni saya bagi tahu secara ringkas kalau ikutkan dia adalah cerita dalam dia lagi. Ni secara ringkas saja. So nak kenal dia ialah dengan melihat ha yang dalam keadaan begini. Seperti contoh yang kita tengok ni. Inilah dipanggil ha dhamir. Hukum maksilah ni dia akan jadi pada ha ni. Kita fokus pada ha, tuan-puan. Jangan tengok ya ni. Kadang-kadang ramai keliru. Tengoknya pada ni, huruf ya kecil ni. Ada je huruf ni maksilah, ada je huruf ni maksilah. No. Bukan tengok kat situ. Tapi kita tengok pada ha dhamir ni. Lihat pada ha dhamir. Sekali lagi saya ulang, lihat pada ha dhamir. Jadi kalau kita berhenti kat sini, bunyinya bih. Bunyinya bih. Itu je. Ha dhamir ni apa? Ha dhamir ni maksudnya kata ganti nama. Kata ganti diri. Contoh dia. Bihi, dengannya. Bihi, nya, dia. Tu kata ganti. Faham tak? Kata ganti nama. Macam mana nak tahu kata ganti nama ni? Inilah dia. Dia memang huruf ha yang begini. Sama ada ha macam ni ataupun ha macam ni. Tu je. Boleh nak? Jadi tuan-tuan dan puan, ni dia. Bihi sultana. Bihi sultana. Dan dia mesti melibatkan waw mat dengan ya mat sahaja. Mesti melibatkan ni waw mat. Yang ni pula ya mat. Alif mat tak terlibat. Dalam hukum maksilah ni, alif mat dia tak terlibat. Yang terlibat hanya ya mad dengan waw mad. Ni secara ringkas tuan-tuan. Saya ulang secara ringkas. Boleh? Boleh faham tak ni? Setakat ni tuan-tuan dan puan. Jadi bila melibatkan ya mad, waw mad, so jelas alif mat tak masuk. Walaupun kita jumpa ha macam ni kan. So dia tak termasuk. Dia tetap ha dhamir, tapi dia bukan dalam kategori maksilah. Tu je. Boleh faham lah? Sebab nak cerita bab dhamir ni dia dalam ilmu bahasa Arab lah jadi kalau kita ada kemahiran bahasa Arab, insya-Allah mungkin kita lebih faham dengan lebih lagi berkenaan dengan maksud ataupun situasi dia. Cuma dalam hukum ni, dengar baik-baik. So maksilah. Kenapa namanya maksilah bukan nama asli? Kalau kita baca bihi sultana, sedangkan hi ni sama je macam asli. Ada ya mat sebelumnya baris bawah. Sama kan? Kerana apabila berhenti bih, bila kita berhenti bunyinya bih, dia takkan jadi bihi. Bihi ni jadi waktu bila? Kalau kita sambung. Sebab tu namanya maksilah. Silah ni maksudnya ketika sambung, bacaan panjang yang berlaku ketika sambung. Bacaan panjang yang berlaku ketika bersambung sahaja. Bihi sultana. Kalau kita tak sambung, bih. Nampak tak? Tu beza dengan mak asli. Kalau mak asli, bila kita berhenti, bila kita sambung, dia tetap baca dua harakat. Sama je. Boleh nak? Itu dia. Clear tak, tuan-tuan dan puan? Bihi sultana. Bihi, sebab kita sambung. Itu dinamakan qasir. Qasir ni maksudnya pendek. Sebab tu namanya maksilah qasirah. Pendek tu dua harakat. Pendek tu dua harakat. Tapi kalau maksilah tawilah, dia jadi panjang sebab apa? Asalnya daripada situasi ni juga. Tapi sebab dia jumpa dengan hamzah. Dia jumpa dengan hamzah. Sebab tu disebut tawil. Disebut tawilah, panjang. Berjumpa hamzah. Sebab dia jumpa hamzah, tu je. Sebab dia jumpa hamzah. Boleh nak? Itu je. Clear tak?
Jadi bila dia jumpa hamzah, maka datanglah ataupun wujudlah simbol mat yang kita tengok ni. Nampak tak? Simbol mat sebagai tanda ataupun isyarat supaya bacaan itu dipanjangkan melebihi 2 harakat. Kalau kita baca wa'dahu iz, faham tak? Jadi 4 atau 5 harakat ni sebab apa? Sebab kita sambung. Sebab kita sambung bacaan. Maka dan disebabkan juga dia berjumpa dengan hamzah. Itu sebab kenapa dibaca panjang. Tapi kalau kita berhenti, dia akan jadi wa'dah. Nampak tak? Ada lagi tak mat? Tidak ada mat. Mat tidak ada. Dia akan jadi ketika sambung. Sebab tu namanya bacaan panjang yang berlaku ketika sambung. Mat silah. Itu sahaja. Mat silah qasirah, mat silah tawilah. Boleh nak? Kalau ikutkan dia ada lagi cerita dalam dia lagi, tuan-tuan perempuan sebenarnya kan. Cuma sebabkan saya nak pergi pada ringkasan. Kalau nak cerita dalam, saya kena pergi satu persatu, kena cerita A to Z lah. Cuma ini saya bagi satu khulasah, satu ringkasan untuk tuan-tuan perempuan kenal. Jadi sebagai kesimpulan dia, kita akan jumpa maksilah ni dia macam ni je dalam Quran. Ni je, untuk maksilah qasirah ini je dalam Quran, tuan-tuan perempuan. Boleh nak? Kemudian kalau dia jumpa dengan hamzah, dia akan jadi panjang. Jadilah maksilah tawilah. Contoh, bila jumpa hamzah, jumpa hamzah, faham tak ni? Boleh faham ke apa saya tulis ni? Jumpa hamzah, ni je. Maksilah qasirah, maksilah tawilah. Itu sahaja. Ni ringkasan dia, tuan-puan. Mak jaiz munfasil, mak asli bertemu hamzah. Sebab tu nama dia lain. Dia memang dalam kategori mat munfasil pun, pertemuan yang terpisah, terputus. Tapi dari sudut nama hukum berbeza lah. Ya. Siapa ni? Puan Az Al-Atas. Tawilah memang jumpa huruf hamzah je ke? Ya. Dia jadi tawil tu sebab jumpa hamzah. Sebab tu dia jadi kadar 4 atau 5 harakat. Macam hukum mat jaiz. Mat jaiz kan kalau huruf mat jumpa dengan hamzah jadi 4 atau 5 harakat kan? Kalau tak jumpa dia jadi mat asli, betul tak? Jadi itulah ibarat dia. Kalau dia tak jumpa hamzah, dia akan kekal 2 harakat. Kalau dia jumpa hamzah, itu yang jadi panjang tu. Dengan adanya kehadiran simbol mat tu, maka dia sebagai isyarat. Kita tahu, oh kena panjang 4 ataupun 5 harakat. Itu dia. Boleh nah? Sebab jumpa hamzah. Tuan-puan jangan fokuskan pada simbol ni kalau jumpa simbol ni semata-mata, takut nanti pening. Dia melibatkan keseluruhan ni. Ha, bentuk ha ni fokus. Sama puan comelnya. Nama lain bagi maksilah qasirah iaitu maksilah sughra. Maksilah sughra.
Saya letak sini Alamak, tak nampak Dia boleh disebut sebagai maksilah sughra juga. Kalau tawilah boleh juga disebut kubra. Maksilah kubra, maksilah sughra. Ini just tambahan je lah Nama lain dia, sughra atau kubra. Maksilah qasirah sama juga kalau kita sebut maksilah sughra. Sama je. Cuma istilah tu je beza. Maksilah tawilah boleh juga disebut maksilah kubra. Okey.